Hai pelajar-pelajar, apa kabar anda hari ini? Saya harap anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya Cikgu Nesiar akan menyampaikan satu lagi bahagian morfologi yang perlu kita kuasai, iaitu bahagian yang kita nak lihat, iaitu kata tugas. Cikgu telah jelaskan kata tugas, ada banyak kata tugas dalam video-video yang sebelum ini. Hari ini cikgu akan ambil satu bahagian yang termasuk dalam kategori kata tugas ini, iaitu kata bilangan. Ingat, kata tugas ni dia ada banyak. Dia ada banyak pecahan dia. Kata sendi nama, kata bantu, kemudian kita ada kata hubung, kata pemberi, kata bilangan dan juga kata bilangan. Tergolong dalam kata tugas ini. Baik, apakah itu kata bilangan? Kata bilangan ini ialah kata-kata yang kita gunakan untuk membilang. Ada banyak perkataan yang kita gunakan untuk membilang. Okey? Kata bilang ini pula dibahagikan kepada beberapa kumpulan, iaitu kata bilangan tentu ataupun kita panggil cardinal, kata bilangan tak tentu, kata bilangan pisahan, kata bilangan himpunan, kata bilangan tingkat dan sebagainya pelajar. Kemudian jangan lupa kita ada kata bilangan seterusnya, satu lagi, kata bilangan pecahan. Okey. Kata bilangan kardinal ataupun kata bilangan tentu, kata bilangan tak tentu, kata bilangan pisahan, kata bilangan himpunan, kata bilangan pecahan dan kata bilangan tingkat. Baik, mari kita lihat beberapa contoh. Apakah itu kata bilangan tentu, kata bilangan tak tentu, apakah itu kata bilangan pisahan dan seterusnya. Baik. Kata bilangan tentu ini pelajar, semua nombor yang kita sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 127, 1895, semua nombor ini kita panggil kata bilangan tentu. Okey? Kata bilangan tentu lazimnya ialah semua nombor lah. 1, 2, 3 dan sampailah beribu-ribuan, sampailah 1,000, 2, sampai juta pun kita panggil. Tapi mestilah tentu. Kalau orang tanya kepada anda, berapa orang datang ke majlis perkahwinan anda? 387 orang cikgu. Kalau dia kata 387, berarti itu ialah kata bilangan tentu. Baik, dalam bahasa Melayu kita juga ada kata bilangan tak tentu. Apa itu kata bilangan tak tentu? Kata bilangan tak tentu, kalau kita lihat, ini kata bilangan yang kita tidak tahu jumlah sebenar. Sebagai contoh, berapa orang datang ke majlis perkahwinan semalam? Ramai cikgu. Banyak cikgu. Ramai. Apabila kamu ada perkataan-perkataan seperti ramai, banyak, sebilangan, sekumpulan, beberapa, pelbagai, ini semua kita panggil kata bilangan tak tentu sebab kita tak tahu berapakah jumlah yang sebenar. Apabila kita tidak tahu jumlah yang sebenar, tetapi kita ada beberapa kata dalam bahasa Melayu yang menyatakan bahawa itu ialah kata bilangan tak tentu. Kerana kita tidak tahu the exact number. But we know a number of people came, tapi kita tidak tahu berapa jumlah sebenar. Berapa orang datang semalam ke sekolah? Ramai cikgu. Ada sekumpulan pelajar yang datang cikgu. Sekumpulan kita tak tahu berapa orang dalam kumpulan itu. Ini semua kita panggil kata bilangan tak tentu. Baik. Kita juga ada kata bilangan pisahan yang boleh kita pisah-pisahkan. Contoh, seperti tiap-tiap. Ataupun kita panggil setiap. Ini semua kita panggil kata bilangan pisahan. Okey, tiap-tiap, setiap. Kemudian kita ada lagi pisahan ini masing-masing. Masing-masing. Ini semua kita panggil kata bilangan pisahan. Okey, katakanlah dalam morfologi kata, baca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian cari 4 kata bilangan. Kalau dia kata kata bilangan, pelajar boleh carilah mana-mana satu kata bilangan. Okey, kata bilangan himpunan. Apa itu kata bilangan himpunan? Kata bilangan himpunan ini pula pelajar, kata bilangan yang saya katakan dalam kumpulan, di dalam himpun, dihimpun, himpun, satu longgok. Sebagai contoh, kedua-dua,
Ketiga-tiga, keempat-empat, kelima-lima, ketujuh-tujuh. Maknanya dia dalam satu kumpulan, dihimpunkan. In group, in a group, satu grup, satu grup, satu grup, satu kumpulan, satu kumpulan, satu kumpulan. Yang kita panggil kedua-dua, ketiga-tiga, keempat-empat, kelima-lima, keenam-enam, ketujuh-tujuh, ke-8-8. Maknanya dalam satu himpunan. Itu kita panggil kata bilangan himpunan. Kemudian kita ada kata bilangan tingkat. Jangan lupa kata bilangan tingkat. Kata bilangan tingkat ini, satu lagi kata bilangan yang kita gunakan untuk menentukan kedudukan, position. Contoh, kita ada pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10 dan sebagainya. Ini kita nampak tak? Ini nampak tak? Nampak macam tingkat bertingkat-tingkat ni. Sebab itulah kita panggil ni kata bilangan tingkat. Untuk menunjukkan kedudukan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan sebagainya. Ini kita panggil kata bilangan tingkat semata-mata untuk menentukan kedudukan, position, kata bilangan tingkat. Ini satu lagi. Jadi pelajar dalam bahagian morfologi, kemudian jangan lupa kita ada satu lagi, kata bilangan pecahan. Kata bilangan pecahan seperti setengah, separuh, half, suku, seperempat. Ini semua kita panggil kata bilangan pecahan, fraction. Okey, dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris kita sebut fraction, pecahan. Itu kita panggil kata bilangan pecahan. Ini pun ada. Baik, ingat. Apabila kita ada kata bilangan seperti ini, ingat dalam bahagian morfologi, andai kata soalannya kalau dia berbunyi, cari 5 kata bilangan, kemudian bina satu ayat bagi setiap kata bilangan yang anda peroleh. Jadi pelajar harus ingat apabila kata bilangan, kamu boleh carilah mana-mana kata bilangan. Kamu boleh cari kalau ada nombor, ambil nombor. Kalau kamu ada kata bilangan tak tentu seperti semua. Ini semua pun kata bilangan tak tentu. Semua. Kalau jumpa dalam petikan, itu jawapan kata bilangan lah. Baik, seterusnya. Mungkin juga kata bilangan pisahan ada di situ. Mungkin ada himpunan. Mungkin ada tingkat. Kamu boleh pilih mana-mana satu saja. Asalkan kata bilangan mana-mana satu daripada ini. Ingat. Kata bilangan tentu, tak tentu, pisahan, himpunan, tingkat, pecahan dan sebagainya. Boleh faham? Baik. Berdasarkan kata bilangan ini, kita terpaksa belajar satu lagi bahagian. Satu lagi bahagian yang saya katakan, kata bilangan ini, bagaimana kita mau gunakan kata bilangan ini dalam beberapa ayat. Supaya ayat kita ni ayat yang betul, tidak ada kesalahan bahasa. Lazimnya akan berlaku kesalahan bahasa kalau pelajar tidak tahu bagaimana menggunakan. Okey. Boleh faham bahagian ini ya? Cantik? Bagus? Boleh faham ya? Okey, maknanya kata tugas ini, satu daripada topik kata tugas ini ialah kata bilangan. Kemudian dia ada topik lain, kata sendi, kata hubung, kata bantu, kata pemberi, kata nafi, banyak sangat. So, hari ini cikgu ambil satu daripada bahagian kata tugas, iaitu kata bilangan. Jadi jelas kata bilangan di sini ya. Baik, mari kita lihat seterusnya. Baik, cikgu padam ni dulu. Dalam kata bilangan ini pelajar, berlaku sedikit kekeliruan. Ada pelajar tertanya-tanya, cikgu, macam mana saya nak gunakan kata bilangan ini bersama-sama dengan penjodoh bilangan? Kadang-kadang saya tengok kata bilangan ini, dia seperti ini. Betul ke tidak ayat ni cikgu? Tengok contoh ayat. Okey. Tiga pelajar bermain di belakang kantin. Di belakang kantin. Contoh, ini contoh ayat. Kemudian dia kata, semua orang pengakap. Semua orang pengakap berkemah
di padang sekolah. Baik, cuba perhatikan di sini pelajar. Perhatikan dengan teliti Semua orang pelajar, pengakap digunakan ini sebagai penjodoh bilangan. Pelajar kita harus ingat, penjodoh bilangan ini kita tak boleh gunakan sebarang. Yang pertama sekali, penjodoh bilangan ini pelajar, penjodoh bilangan ini hanya boleh digunakan bagi perkataan-perkataan konkret sahaja. Perkataan konkret saja, benda-benda konkret saja. Apa tu konkret? Yang kita boleh lihat dan kita boleh sentuh. Yang kita boleh lihat dan sentuh itu kita panggil konkret. Okey? Baik. Cuba kita perhatikan. Penjodoh bilangan. Saya ada, contohnya. Empat rumah. Salah. Kerana rumah ini ialah konkret. Sesuatu yang kita boleh lihat dan sentuh. Maka mesti ada penjodoh bilangan untuk rumah, iaitu buah rumah. 4 buah rumah. Itu baru betul. Jadi betul lah untuk pengakap digunakan orang. Pengakap kita boleh lihat dan sentuh. Konkret. Betul. Tetapi. Dengar sini Tetapi pelajar, oleh sebab dia gunakan kata bilangan tak tentu. Semua ini ialah tak tentu. Tak tahu the exact number. Tak tentu. Kalau kita ada kata bilangan tak tentu, pelajar tak payah gunakan penjodoh bilangan. Dilarang menggunakan penjodoh bilangan. Walaupun sebelahnya konkret. Sebagai contoh kita ambil yang ini. Okay? Saya ambil yang ini semula. 4 buah rumah. Kalau 4 buah rumah, kenapa boleh? Sebab 4 ini merupakan kata bilangan tentu. Exact number. Kalau kita ada kata bilangan tentu, maka kita mesti wajib digunakan penjodoh bilangan bagi benda-benda ataupun perkara-perkara konkret. Jadi, kalaulah katakanlah di sini tadi saya ada perkataan banyak buah rumah. Untuk rumah penjodoh bilangan dah betul dah rumah. Tetapi oleh sebab ada kata bilangan tidak tentu ataupun kata bilangan tak tentu, maka penjodoh bilangan ini tidak diperlukan. Ini kesalahan bahasa dalam bahagian penyuntingan, kalau kamu lihat macam ni, salah kan? Salah tu. Kalau 5, kalau 18 rumah. Kalau kamu tulis 18 rumah. Ini salah. Kerana ini kata bilangan tentu. Kata bilangan tentu kemudian ada konkret. Mesti ada penjodoh bilangan 18 buah rumah. Baru betul. Jadi ingat pelajar, kata bilangan yang kita belajar daripada kata tugas ini, ada peraturan-peraturan tertentu. Sebagai contoh yang paling jelas yang inilah. Yang paling jelas. Ingat, saya ringkaskan, saya padam yang ini dulu. Okey, cikgu padam yang bahagian ini. Kemudian ingat Okey, sekarang kita lihat. Kata bilangan. Okey, kata bilangan. Saya ambil yang asas untuk penjodoh bilangan. Satu, saya kata bilangan tentu. Kemudian kata bilangan tak tentu. Okey, kata bilangan tentu ialah semua nombor. Sebenarnya kata bilangan ada banyak lagi himpunan, pisahan, kemudian kita ada pecahan, pelbagai. Tapi saya ambil 2 yang utama ini, terutamanya apabila kita nak gabungkan dengan penjodoh bilangan. Okey. Kata bilangan tentu ialah semua nombor. Kata bilangan tak tentu ialah kata bilangan yang kita tak tahu the exact number. Seperti semua, pelbagai, banyak. Okey, banyak. Kemudian kita ada para, pelbagai. Okey, para. Kemudian kita ada beberapa. Dan sebagainya. Kata bilangan tak tentu. Okey? Ingat, kalau kita ada nombor, kemudian diikuti dengan satu perkara atau perkataan yang membawa maksud konkret. Contoh, konkret. Katakan nombor. Saya ambil satu nombor. 58. Saya tuliskan dalam nombor. Sepatutnya tulis dalam perkataan. Cikgu ringkas kita apa saya tulis. 58. 58 bas.
58 bas bergerak ke Pulau Pinang petang tadi. Contoh. 58 bas. Ini salah. Kenapa salah? Cikgu betul lah untuk 58 bas. Kenapa salah? Oleh sebab 58 ini merupakan kata bilangan tentu dan diikuti dengan perkara ataupun benda ataupun konkret. Perkataan yang membawa maksud konkret, maka pelajar perlu letakkan penjodoh bilangan 58 buah bas. Barulah betul. Kalau kamu tulis 58 bas, salahlah sebab kata bilangan tentu mesti diikuti penjodoh bilangan bagi perkara-perkara benda-benda konkret. Kecuali kalau di sini semua buah bas. Tengok sini, semua buah bas. Bas konkret. Penjodoh bilangan untuk bas buah, betul. Tetapi oleh sebab dia gunakan kata bilangan tak tentu, maka tidak perlukan penjodoh bilangan walaupun yang hadir selepas itu ialah konkret. Boleh jelas Jelas? Baik. Dalam peraturan ini pelajar, anda harus ingat ada satu perkataan, satu kata bilangan dalam kata bilangan tak tentu ini dikecualikan. Berartinya tidak perlu mengikut peraturan ini. Iaitu perkataan beberapa ini. Perkataan beberapa ini, kata bilangan beberapa ini walaupun tak tentu. Contoh, beberapa, saya ambil yang ini, beberapa bas. Ada pelajar ditulis, beberapa bas. Cikgu, betul tak beberapa bas? Sebab beberapa ialah kata bilangan tak tentu. Cikgu kata, walaupun konkret, disebabkan tak tentu, tak payah gunakan penjodoh bilangan. Ya, betul. Saya memang katakan tadi. Baik, sekarang saya katakan pelajar harus ingat tadi saya kata, dalam penjodoh bilangan ini, kata bilangan ini, ada satu kata bilangan yang dikecualikan. Iaitu kata bilangan beberapa. Walaupun tak tentu, tetapi dikecualikan, berartinya diwajibkan ada penjodoh bilangan. Beberapa buah bas. Kamu tak boleh kata beberapa bas. Beberapa buah bas. Okey? Saya dah kata hanya beberapa saja dikecualikan. Tapi kalau kamu kata banyak buah bas, salah. Banyak bas. Pelbagai bas. Semua bas. Kalau kata 50 buah bas, 800 buah bas, 235 buah bas, beberapa buah bas, walaupun tak tentu, dikecualikan perkataan beberapa ini. Special sikit perkataan tersebut. Boleh faham ni pelajar? Jadi ingat, dalam kita punya topik kata tugas, satu daripada tajuk kecilnya ialah kata bilangan. So, kata bilangan telah pun saya jelaskan secara ringkas, tentu tak tentu. Kemudian kamu kena tahu apa itu tentu semua nombor. Dan pastikan kata bilangan tentu ini mesti diikuti dengan penjodoh bilangan bagi perkara-perkara ataupun benda-benda konkret. Yang boleh kita lihat dan sentuh, mesti ada penjodoh bilangan kalau digunakan kata bilangan tentu di hadapan. Tetapi kalaulah walaupun kata bilangan itu penjodoh bilangan selepas itu kamu lihat konkret, tetapi kata bilangan yang digunakan kata bilangan tak tentu, maka anda tidak perlukan penjodoh bilangan. Terus jawab, semua bas, pelbagai bas, banyak bas, para bas tak adalah. Kalau kamu katakan para pelajar, kalau kamu katakan semua pelajar, betul. Para pelajar, betul. Kalau 5 pelajar, salah. 5 orang pelajar. Kerana 5 itu merupakan kata bilangan tentu. Ingat kata bilangan. Ingat kata bilangan. Kamu kena ingat kata bilangan tentu, kata bilangan tak tentu. Yang asas. Kemudian dia ada banyak lagi himpunan, pecahan, pisahan, tingkat dan sebagainya. Okey? Baik pelajar-pelajar. Saya harap dalam kelas kita yang ringkas hari ini, kita dapat menerokai satu bahagian, iaitu kita panggil bahagian kata tugas. Yang di bawah kata tugas ini kita ada kata bilangan. Jadi jelas hari ini kata bilangan ini kita dapat lihat secara ringkas. Walaupun ada banyak pecahan,
cikgu jelaskan hari ini tentu tak tentu, dan bagaimana tentu dan tak tentu ni boleh kita gunakan penjodoh bilangan bagi benda-benda yang konkret. Okey? Baik. Itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa dalam video yang akan datang. Jangan lupa kongsi-kongsikan, share-share dengan kawan-kawan video yang cikgu terapkan hari ini. Okey? Jangan lupa subscribe, tekan bunyi loceng dan share dan like. Berikan komen anda. Jika anda ada apa-apa komen tentang pelajaran kita hari ini, berikanlah komen anda di sana. Cikgu sedia menerima apa-apa saja komen. Cikgu akan jawab juga apa-apa soalan yang dikemukakan kepada cikgu berkaitan dengan ilmu bahasa Melayu. Okey? Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa tekan bunyi loceng supaya anda mendapat notifikasi bagi video-video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.